Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan masuk tajuk pembelajaran akhlak tahun 4. Okey, akhlak tahun 4 termasuklah tahun 4 Syafi'i dan tahun 4 Maliki. Okey, Ustaz akan ajar tajuk yang berkaitan dengan soalan yang Ustaz akan bagi. Okey, soalan yang Ustaz akan bagi ni berkaitan dengan apa yang Ustaz ajar. Okey, soal tajuk yang Ustaz akan bagi soalan ini adalah tajuk yang pertama adalah tajuk tajuk tolong menolong. Okey, tolong menolong ni adalah tajuk yang berkaitan dengan tajuk yang mula-mula sekali dalam buku akhlak. Dan tolong menolong ni adalah berkaitan dengan tolong menolong perkara kebaikan, bukan tolong menolong perkara kejahatan, tetapi tolong menolong perkara kebaikan. Okey, pada sesi yang sebelum ni Ustaz dah ajar tolong menolong sebelum ni, tapi tak apa, Ustaz akan terangkan secara ringkas. Okey, untuk tolong menolong perkara kebaikan, okey, soalan apa yang Ustaz terangkan ni adalah berkaitan dengan soalan yang kamu akan dapat nanti. Okey, tolong menolong kepada perkara kebaikan. Kesan tolong menolong kepada perkara kebaikan. Apakah kesan-kesannya? Jika kita menolong perkara kebaikan, apakah kesannya yang kita dapat? Okay, kesan yang pertama, pekerjaan menjadi mudah. Pekerjaan menjadi senang, menjadi mudah. Okay. Yang kedua, perkara berat menjadi ringan. Bila kita tolong menolong, perkara yang berat jadi ringan. Bukan jadi berat lagi, tapi bila kita tolong menolong, perkara yang berat menjadi ringan. Okey. Yang ketiga, tolong menolong dapat mempercepatkan kerja. Okey. Bila kita tolong menolong, pekerjaan menjadi cepat. Okey. Itu yang ada 3 yang Ustaz bagi kesan dia. Kesan yang pertama, soalan sekali lagi, kesan tolong menolong perkara kebaikan pertama adalah pekerjaan menjadi mudah. Kedua, perkara berat menjadi ringan. Dan yang ketiga, tolong menolong dapat mempercepatkan kerja. Okey. Seterusnya, fadilat tolong menolong. Okey, fadilat ni maksud kelebihan lah. Kelebihan tolong menolong perkara kebaikan. Apakah fadilat ni? Okey. Pertama, disukai Allah dan Rasul. Itu yang pertama. Kedua, mendapat pahala daripada Allah. Okey. Ketiga, disukai ibu bapa. Dan yang keempat, mengeratkan silaturahim. Silaturahim ni kasih sayang. Bila kita tolong menolong, kita rasa sayang dengan orang yang kita tolong. Okey, soalan sekali lagi, fadilat tolong menolong. Fadilat ni kelebihan lah. Apa yang kita dapat, apa yang Allah bagi kat kita jika kita tolong menolong perkara kebaikan. Pertama, Allah disukai Allah dan Rasul. Bila Allah suka, maksudnya Allah sayang kat kita lah. Yang kedua, mendapat pahala daripada Allah. Ketiga, disukai ibu bapa. Dan yang keempat, mengerat silaturahim. Terus, kita masuk tajuk yang lain pula. Tadi kita dah habis tajuk tolong menolong. Kita dah habis tajuk tolong menolong. Sekarang kita masuk tajuk tanggungjawab. Pada sesi yang lepas, Ustaz dah terangkan tanggungjawab yang Ustaz bagi satu video minggu lepas kan. 2 minggu lepas saya tak pasti. Ustaz ada bagi satu video pasal mengenai tanggungjawab. Okey, Ustaz dah terangkan tanggungjawab ada berapa? Tanggungjawab sebenarnya ada 6. Dan yang pertama, okey, kita ulang. Yang pertama, tanggungjawab kepada Allah. Yang kedua, tanggungjawab kepada diri sendiri. Yang ketiga, tanggungjawab kepada ibu bapa. Yang keempat, tanggungjawab kepada guru. Dan yang kelima, tanggungjawab kepada masyarakat. Ada lagi tak? Ada, semuanya ada 6. Dan yang terakhir, tanggungjawab kepada negara. Okey, yang ini ada masuk persoalan yang saya akan terangkan, persoalan yang kamu akan dapat. Okey, yang Ustaz hitam tu ni, nampak tak? Terang hitam dia. Nombor 3, nombor 4, nombor 5 ni adalah soalan yang masuk. Okey, nota ni, yang ni masuk dalam soalan. Jadi kamu dengar apa yang saya terangkan. Okey, tanggungjawab kepada Allah. Apakah ciri-ciri tanggungjawab kepada Allah?
Tanggungjawab kepada Allah adalah kita menunaikan solat, itu tanggungjawab kepada Allah. Puasa pada bulan Ramadan, solat 5 waktu tadi, puasa pada bulan Ramadan, solat 5 waktu, menunaikan zakat, haji, itu adalah tanggungjawab kepada Allah. Yang kedua, tanggungjawab kepada diri sendiri. Apakah dia? Pertama, menjaga kesihatan, menjaga kesihatan diri. Itu adalah tanggungjawab kepada diri sendiri. Kita menjaga kesihatan, maksudnya kita sentiasa bersenam, makan makanan yang baik, tidak merokok, merosakkan badan. Yang merosakkan badan tak boleh. Okey. Yang ketiga, tanggungjawab kepada ibu bapa. Yang ini masuk soalan yang saya akan bagi. Tanggungjawab kepada ibu bapa adalah contohnya adalah menolong ibu bapa membasuh pinggan. Menolong ibu membasuh pinggan. Itu contoh. Menolong ibu basuh pinggan. Kalau ayah, menolong ayah, menolong mak mengemas rumah. Itu sekarang ni kita semua duduk kat rumah, jangan sepah-sepahkan barang di sekolah, di rumah. Di rumah mainan, jangan kemas balik rumah. Okey, itu tanggungjawab kepada ibu bapa. Okey, yang kedua, tanggungjawab kepada guru. Yang tanggungjawab kepada guru, contohnya adalah membuat arahan yang diberi oleh guru. Contohnya membuat kerja sekolah, mendengar kata guru, tidak bermain ketika guru sedang mengajar. Itu adalah contoh tanggungjawab pada guru. Okey. Tanggungjawab kepada masyarakat. Bukan contoh tanggungjawab kepada masyarakat. Tanggungjawab kepada masyarakat ni berkaitan dengan semua orang di luar. Okey, contohnya saya akan bagi adalah tanggungjawab kepada masyarakat bergotong royong membuang sampah. Kalau kali kita pergi kat luar, sampah banyak, kita buat gotong royong membuang sampah. Itu adalah contoh tanggungjawab kepada masyarakat. Okey, tanggungjawab kepada negara, ini tak masuk dalam soalan, tapi tak apa, kita terangkan juga. Tanggungjawab kepada negara adalah mengikut undang-undang negara. Contoh sekarang ni, undang-undang negara kita apa? Duduk rumah. Jadi kita kena ikutlah tanggungjawab kepada negara, kena duduk rumah. Okey, itu tanggungjawab, itu contohlah. Okey, seterusnya masuk adab bermain. Okey, sebelum ni saya telah terangkan sebelum ni adab bermain dalam video sebelum ni kan. Sebelum ni saya terangkan video adab bermain mengenai pengertian bermain. Apakah maksud pengertian bermain? Saya dah terangkan sebelum ni. Kamu dah siap belum lah soalan tu? Soalan tu dah siap belum? Ada pengertian bermain? Dah siap belum? Saya dah bagi dah. Okey, jawapannya saya dah bagi dekat masa video yang sebelum ni. Nak tahu, kena tengok video yang sebelum ni. Okey, adab sebelum bermain. Apakah adab sebelum bermain? Saya dah terangkan. Adab semasa bermain. Apakah dia adab semasa bermain? Pun Ustaz dah terangkan. Okey, soalan yang seterusnya adalah masih lagi adab bermain, iaitu adab selepas bermain. Apakah dia adab selepas bermain? Ustaz akan bagi soalan. Apakah dia adab selepas bermain? Okey, aku menjawab. Selepas bermain, bersalaman dengan kawan-kawan. Itu adab dia. Lepas kamu bermain apa semua, dah bila dah selesai bermain, selepas bermain, jangan terus balik. Salam dengan kawan. Okey. Memaafkan kawan-kawan. Bermaafkan. Minta maaf. Masa kamu main tu, kena minta maaf. Selepas kamu main, kena minta maaf dengan kawan-kawan. Yang ketiga, jangan bergaduh. Dah lepas main, dah habis main tu, jangan bergaduh. Dan yang keempat, jangan mengejek. Mengejek jangan. Ketika bermain, kalau kamu mengejek, kamu akan bergaduh lah. Mengejek tu. Okay? Jangan mengejek kawan. Okey. Itu yang kamu akan jawab untuk soalan sebelum yang saya akan bagi. Seterusnya, akibat tidak beradab ketika bermain. Apakah akibatnya? Apakah akibatnya berlaku jika kamu tidak beradab ketika bermain? Apa yang akan berlaku? Okey, saya bagi. Pertama, akan berlaku pergaduhan. Bila tak beradab waktu bermain, ketika bermain tak beradab, akan berlaku pergaduhan. Kedua, akan berlaku ejek mengejek akan berlaku. Dan yang ketiga, tiada tolong-menolong antara kawan. Sekali lagi. Okey.
Soalan sekali lagi, akibat tidak beradab ketika bermain. Pertama, akan berlaku pergaduhan. Pergaduhan ni tak bagus lah. Tumbuk, sepatutnya kita main bola sepak sebagai contoh. Tapi tak main bola sepak. Main gusti pula kat padang. Tak boleh. Jangan contoh. Kedua, berlaku ejek menyejek. Kita sepatutnya main bola tapi sebenarnya main mulut pula. Kita nak main bola, main mulut. Menyejek orang. Yang ketiga, bila tak beradab akan berlaku tiada tolong-menolong antara kawan. Bila dah bergaduh nak tolong apa? Jadi jangan. So ini antara adab yang kita tak boleh ikut. Jadi akibat tidak beradab ketika bermain akan berlaku 3 perkara ni. Akan berlaku pergaduhan, kedua akan berlaku menyejek, dan yang ketiga tiada tolong-menolong antara kawan. Okey. Itu sahaja panjang untuk soalan latihan yang saya akan bagi nanti. Saya akan upload dulu video ni, tapi saya tengok tadi ada masalah sikit untuk soalan, dan insyaAllah saya akan tengok esok. Kalau boleh hari ni, saya akan bagi soalan hari ni. Tapi saya tengok tadi saya nak hantar soalan tak boleh masuk. Tapi tak apa, kita cuba lagi. Saya akan cuba lagi untuk hantar soalan. Tapi buat masa ni, kamu boleh tengok video ni, dan kalau ada situ sekali saya dah sediakan latihan, kamu boleh terus buat latihan dekat situ. Okey. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home.